adakan kelas sebab minggu lepas pun agak busy dan sekarang pun sebenarnya saya busy sikit lah sebab kita ada pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu Piala Perdana Menteri di UTM, kita jadi tuan rumah. Jadi saya busy kat situ lah, tapi tak apa. So hari ni kita akan tengok satu topik lagi yang berkenaan dengan airport. Yang mana untuk makluman you all, kita ada dua topik. Betul? Ada. Risau. Risau kita ya. First time dia risau kat aku dalam hati dia, ya Allah doktor, cancel lah kelas. Okay, so untuk test minggu depan kan? Doktor. Okay, untuk test minggu depan kita akan ada dua topik. Satu adalah yang berkenaan dengan earthwork dan satu lagi adalah berkenaan dengan airport. Alright, so satu soalan 25% untuk earthwork dan 25% untuk airport. Earthwork tu kat airfield apa dia? Earthwork kat airfield Tak dengar. Earthwork tu kat airfield punya tu doktor. Yang saya ajar yang lepas tu. Calculation sekali adalah. Yep. Iaitu 25% mewakili 10 markah dan satu lagi 25% juga mewakili 10 markah untuk airport yang kita akan lihat pada hari inilah. Alright? Boleh ya? Boleh. Dan dalam waktu yang sama juga nanti saya akan maklumkan berkenaan dengan group assignment untuk group assignment you all dan juga untuk satu lagi individual assignment lah untuk yang you all buat di sepanjang cuti dan juga pada semester yang pada bahagian yang kedua semester ni. Alright, so kita akan lihat okey, boleh nampak ke slide saya? Boleh doktor. Ya doktor. Bergerak tak? Ya bergerak. Bergerak Alright, so hari ini kita akan lihat berkenaan dengan topik airport and runway. Tetapi fokus utamanya adalah berkenaan dengan bagaimana untuk kita membina runway sebab saya punya subjek ni adalah civil engineering construction atau pembinaan kejuruteraan awam. Jadi untuk certain elemen ataupun certain topik ni, dia akan ada pertembungan di antara dua, iaitu bangunan yang mana you telah belajar dalam construction teknologi yang lepas dan juga binaan kejuruteraan awam. Okay, for example, airport. Okay, airport, bangunan ni kita telah sentuh dalam construction teknologi, tetapi untuk civil engineering construction atau kejuruteraan awam kita akan fokus kepada bagaimana untuk membina landasan kapal terbang. Right? Sama juga dengan pembinaan landasan kereta api. Alright, untuk pembinaan landasan kereta api, untuk topik landasan kereta api, kita akan fokus, saya akan ajar you all bagaimana untuk membina landasan kereta api, okay? Dan bukannya membina stesen kereta api, sebab stesen kereta api dah masuk di dalam construction teknologi. Alright, so saya akan ajar berkenaan dengan bagaimana rupa bentuk landasan kereta api. Sama juga dengan empangan, sama juga dengan tunnel, okey, ataupun terowong, jalan raya, okey, semua itu adalah yang diklasifikasikan sebagai civil engineering construction. Alright, jadi jangan nanti tanya pula, doktor kenapa tak ajar macam mana nak buat bangunan airport. Bangunan airport tu sebenarnya sepatutnya you all dah belajar dalam construction teknologi 1 dan juga construction teknologi 2. Alright, so apa yang ada dalam konten ni, topik ni adalah agak besar, okey, tapi banyak gambar lah. So we got around 200 slides. So saya akan pergi mana yang penting saja untuk pembinaan, yang lain-lain tu you all boleh lihat lah. Alright, so we have some introduction on the airport and runway, and then kita ada airport service. Yang ini dua ni adalah di dalam aspek bangunan airport lah, right? Manakala bermula dengan runway, taxiway, drainage, semua tu, itu semua adalah yang diklasifikasikan sebagai binaan kejuruteraan awam, right? So we are looking on the runway itself, the taxiway, drainage system, approach light for airlines, runway marking, runway maintenance, terminal building dan sebagainya lah.
Alright, so ini adalah contoh-contoh beberapa jenis airport. So daripada sini you akan dapat lihat bahawa kombinasi untuk airport ini meliputi bangunan airport itu sendiri atau kita panggil sebagai airport terminal, dan juga dia punya bahagian operation ataupun dia punya bahagian runway, taxiway, parking dan sebagainya lah. Right, so ini adalah bangunan Incheon International Airport di Korea. So jika anda lihat dia menggunakan kaedah pier, di mana kapal terbang yang yang berada di dalam terminal ini dia parking ataupun dia stay di dalam kawasan-kawasan yang melibatkan batang-batang bangunan, okey, ataupun kita panggil dia sebagai pier. Right, ini adalah di Incheon, yang ini adalah di Beijing. Alright, so you boleh nampak dia punya kaedah dia, bentuk-bentuknya berbeza. Okay, sama juga dengan ini. Okay, dan juga yang ini. Right, so you akan nampak di dalam airport ini sendiri dia punya klasifikasi untuk bangunan dan juga dia punya klasifikasi untuk runway. Runway ni yang kapal terbang mendarat dan berlepas lah dia punya laluan tu. Okay, laluan kapal terbang mendarat dan berlepas kita panggil dia sebagai runway, manakala laluan kapal terbang tu bila mendarat dan juga hendak berlepas daripada terminal tu kita panggil dia sebagai taxiway. Alright, taxiway. So kita ada juga yang berbentuk seperti sfera. Alright, di mana semua kapal terbang beratur lah, okay, di sekelilingnya. Alright, kita ada juga yang berbentuk kubah. Alright, kita ada juga yang ni the new Beijing punya airport berbentuk seperti naga. Alright, kalau you tengok daripada atas, dalam YouTube ada video airport di China, di Beijing. Kalau you nampak dia punya airport tu adalah berbentuk seperti naga. Right, dan kita ada juga airport-airport yang bersifat kritikal, yang mana ianya terletak di kepulauan ataupun kawasan-kawasan pulau ataupun kawasan-kawasan bukit, dan even satu perkara yang penting adalah bagaimana kita mengawal dan membina airport yang berada di kawasan tanah tinggi seperti di Kathmandu dan sebagainya, yang mana kawasan landasannya adalah pendek. Jadi oleh sebab dia pendek itu, bagaimanakah reka bentuknya dibina untuk memastikan kapal terbang bersaiz tertentu sahaja yang akan dapat mendarat di lapangan terbang tersebut. Right? So kalau anda berasal daripada Terengganu, definitely lapangan terbang antarabangsa Kuala Terengganu berada dekat dengan pantai. So petang-petang biasanya pengunjung akan berada di tepian pantai itulah untuk melihat kapal terbang mendarat dan juga berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Terengganu. Right, kerana dia punya airportnya memang betul-betul bersebelahan dengan laut. Alright, so we also have some airport yang mana berada di kawasan-kawasan pergunungan yang bersalji dan sebagainya. Jadi reka bentuk dan juga terrain ataupun dia punya laluan tu adalah sentiasa berada dalam keadaan baik, okay, tidak bersalji dan sebagainya lah. Okay, kita ada juga yang kawasan-kawasan yang dia punya airport tu berada di kawasan tepian pantai, yang mana again dia punya masalahnya adalah landasan yang pendek. Right, landasan yang pendek. Okay, so sedikit sebanyak apa yang dimaksudkan dengan airport adalah lokasi di mana kapal terbang mendarat dan juga berlepas, yang mana kapal terbang ini berfungsi untuk biasanya dua. Satu adalah untuk Hello start. Ravi, Ya, saya doktor. kau cakap apa tadi? Tak cakap pasal airport. Sorry. Kau cakap dengan mak kau ke? Tak. Okay, so untuk airport ini biasanya kapal terbang dia akan berfungsi untuk dua lah. Satu adalah untuk mengangkut penumpang dan kedua adalah untuk mengangkut kargo. Alright, sebab tu airport biasanya akan mempunyai satu saja surface yang dipanggil sebagai runway. Itu adalah yang paling kurang. Alright, runway ataupun laluan berlepas ini atau kita panggil sebagai runway ini sekurang-kurangnya mestilah ada satu dalam satu airport. Alright, sebab kalau tak ada runway, macam mana kapal terbang nak mendarat dan berlepas, dan dia tidak akan dinamakan lapangan terbang. Jadi untuk airport mesti ada at least satu runway, paling banyak boleh sampai sehingga 6 hingga 8 runway. Okay, dalam sesuatu airport bergantung kepada saiz bandar dan juga saiz di mana ianya berfungsi lah. Alright, dia nak serve yang mana. Kalau lagi banyak kawasan itu, ataupun sebagai contoh di Heathrow, kita ada 6 landasan, alright, di mana Heathrow ini menjadi pusat bagi
lapangan terbang ataupun kapal terbang syarikat airlines untuk masuk ke Eropah. Jadi dia banyak kapal terbang yang berlepas dan mendarat di sana. That's why airportnya adalah sangat besar dan juga mempunyai banyak runway. Sama juga di bahagian Asia, fokusnya adalah kepada lapangan terbang Sechangi di Singapura, yang mana telah beberapa tahun menjadi lapangan terbang terbaik dunia. Okey, kerana dari aspek servis dan juga dari segi kemudahan-kemudahan yang ada di airport. Right. So airport juga kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Satu adalah land side dan satu lagi adalah air side. So land side ini adalah kawasan yang terletaknya parking lots, train station, terminal, kan, access road, itu semua kita panggil sebagai land side. Manakala bahagian yang kedua dalam airport ni kita panggil sebagai air side. Air side ni adalah tempat di mana accessible hanya untuk aircraft dan juga kenderaan-kenderaan yang memberi servis kepada airlines, okay, yang dipanggil sebagai runway, taxiway, ramp dan sebagainya. So bahagian airside ni tak semua orang boleh masuk. Okey, hanya orang-orang tertentu sahaja boleh masuk, iaitu kaki tangan lapangan terbang. Manakala landside ni adalah untuk pengunjung dan juga penumpang-penumpang. Alright, so airport divided into two. Satu adalah landside dan satu lagi adalah airside. Okay, so kalau kawasan-kawasan yang terletaknya kapal terbang, sebab kapal terbang ni dia sebenarnya dia tidak akan selalu berada di satu-satu airport. Walau bagaimanapun, sekiranya lapangan kapal terbang tersebut mempunyai isu, contohnya perlu maintenance ataupun mempunyai next flight yang lama dan sebagainya, so dia tidak akan berada di terminal. Alright, so dia akan parking. Okay, airline ataupun kapal terbang pun akan parking. Okay, dia parking kat mana? Dia parking di kawasan yang dipanggil sebagai ramp. Alright, selalunya ramp ini terletak di hujung terminal lah. Okay, di hujung terminal yang mana kawasan yang kapal terbang tidak lalu lalang. Right, kita panggil dia sebagai ramp atau sometimes dia panggil sebagai apron. Okay, kadang-kadang apron atau ramp untuk kapal terbang yang stay lama ni ada yang ada bumbung dan ada yang tak ada bumbung lah. Right, tapi itu adalah kawasan untuk kapal terbang yang mendarat lama dan juga yang akan melalui proses maintenance dan sebagainya. Okay. Alright. So, saya mengajar hari ni ada orang tengok. Okay. Orang-orang yang tak tahu apa itu, tapi dia tahu lah kapal terbang tu apa, nasib baiklah. Okay, so selain daripada kawasan-kawasan kapal terbang mendarat dan berlepas, kita ada juga satu kawasan dipanggil sebagai cargo terminal. Cargo terminal ni adalah tempat di mana kapal terbang yang serve ataupun yang memberikan servis untuk membawa barangan ke seluruh dunia ataupun cargo airlines. Okay, dia akan duduk. Okay, cargo airlines dia akan duduk di cargo terminal. Di mana di cargo terminal ini kita akan ada beberapa siri ruang yang mana boleh menempatkan custom, menempatkan polis di Raja Malaysia kalau kat Malaysia dan juga bahagian pengurusan airlines. Kerana kargo ini dia banyak dia punya aspek dia. Okay, dia perlu disemak, dia perlu dicatat, perlu dilihat apakah konten-konten dia. Dia berbeza dengan untuk passenger punya airlines. Kalau passenger punya airline dia akan pergi ke main terminal ataupun passenger terminal. Tapi untuk kargo sahaja, iaitu kargo-kargo yang memang tidak membawa penumpang, dia akan berada di satu terminal yang lain, biasanya berdekatan atau bersebelahan dengan passenger terminal yang dipanggil sebagai cargo terminal. Alright, jadi dekat airport ni dia ada dua. Satu adalah kapal terbang yang membawa orang dan barang-barang orang tu, dan satu lagi adalah yang membawa kargo sajalah masuk dan keluar dari sesuatu airport. Alright. So kalau macam ni lah, ini adalah syarikat kargo lah. Kalau mas kargo, okay, kita ada mas kargo, kita ada DHL, UPS, itu semua adalah syarikat-syarikat airlines yang fungsinya adalah sebagai cargo airlines, right, membawa kargo. Alright, so apabila kita lihat kepada airport, okay, dari segi bagaimana pelaksanaan dan airport ini berfungsi adalah berdasarkan kepada 4 perkara ini. Yang pertama sekali airport ni mesti ada earthwork, kerja-kerja earthwork dia ataupun kerja-kerja tanah dia. Apabila kita hendak membina sesuatu airport, perkara pertama adalah kerja tanah ataupun earthwork, dan yang kedua adalah runway ataupun laluan berlepas dan juga mendarat. Seterusnya kita ada terminal building dan juga traffic control tower. Traffic control tower ni adalah satu bangunan tinggi yang mana ia memberikan maklumat yang sangat penting kepada semua semua airlines dan juga kepada semua kapal terbang yang mana mereka akan mendarat ataupun berlepaslah dari sesuatu terminal. Selain daripada itu, kita ada juga airport
airport service, okey, kita ada ground handling, itu passenger handling, baggage handling, freight operation. Okey, yang ini untuk passenger punya terminal bukannya cargo terminal. And then at the same time kita ada in-flight catering, okey, kita ada hot kitchen, cold kitchen, bakery, planning, food critics panel. Ini adalah in-flight catering. Dan kita ada juga bahagian-bahagian kargo, okey, yang bertugas untuk menerima dan membawa kargo. So dia ada storage facilities, dia ada transfer handling dan sebagainya. Dan dalam waktu yang sama juga kita ada aircraft maintenance and engineering. Alright, so tadi kita ada untuk bahagian passenger, kita ada untuk bahagian kargo, dan dalam waktu yang sama juga kita ada bahagian maintenance dan juga dia punya engineering. Okay, di mana kita akan membuat maintenance untuk kapal terbang dan sebagainya. Alright. So untuk airport development kat Malaysia ini, kita menggunakan konsep prioritisation ataupun konsep swasta, di mana sebagai contoh KLIA diuruskan oleh Malaysia Airport Berhad ataupun KLIA Holdings, yang mana ia adalah komuniti yang akan ataupun syarikat yang berfungsi untuk membina airport lah, right? Jadi kita tidak dibina oleh kerajaan tetapi dibina secara swasta. Right? Kerana apa? Kerana pembinaan airport ini dia menggunakan kos yang sangat tinggi dan memerlukan kepakaran yang tertentu. Jadi adalah sangat penting untuk kita pastikan bahawa pembangunan satu airport ini mampu memenuhi keperluan yang dikehendaki lah. Right? So ini adalah dia punya proses dia daripada peringkat pembangunan konsep sehinggalah kepada peringkat operation. Right? So kebanyakan kos akan terlibat di peringkat project implementation dan juga di punya operation. So berdasarkan kepada design ini kita kena pastikanlah bahawa setiap proses ini dah mampu memenuhi keperluan kenapa airport itu dibina. Alright, so if you want to design airports, okay, selain daripada kita membina bangunan terminal, kita juga perlu memastikan bahawa item-item lain untuk satu airport itu dibina dengan baik. Okay, sebagaimana tadi kita tahu airport mesti ada at least satu runway. So penentuan runway dan juga taxiway, apron, ramp dan sebagainya perlu dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Alright, termasuklah juga access road, jalan masuk dan juga jalan keluar. Okay, so itu adalah kita punya planning consideration lah. Okay, kita ada fuel storage facilities, kita perlu ada control tower, kita perlu ada amenities ataupun service terminal. Okay, kita ada railway station kalau ada kita hubungkan dengan kereta api dan sebagainya. Kita ada approach lights. Okay, approach light adalah sangat penting kerana approach light ni memainkan peranan apabila kapal terbang nak berlepas dan juga nak mendarat. Okay, mereka akan melalui proses approach light lah, okay, sebelum pergi ke landasan untuk berlepas dan mendarat. Okay, so ini adalah contoh planning design consideration untuk satu lapangan terbang di Korea, yang mana dia mempunyai dua runway A dan runway B di atas pulau buatan. Right, di atas pulau buatan, runway A sepanjang 3,500 meter ataupun 3.5 kilometer dan runway B pada jarak 4,000 ataupun 4 kilometer. So sesuatu landasan kapal terbang untuk memenuhi kilometer. Alright, sekiranya runway ataupun landasan berlepas itu kurang daripada 4,000 meter, Airbus A380 tak boleh mendarat dan berlepas. Okay, kerana dia punya enjin itu memerlukan masa yang lama untuk mencapai tahap maksimum supaya daya tujahan tu boleh mencapai tahap dia boleh terbang, dan at the same time juga apabila dia nak mendarat, untuk menurunkan daya tujahan itu dia memerlukan jarak yang jauh untuk dia berhenti. Alright, samalah kalau macam you naik kereta kan, bila naik kereta bawa 120 berhenti dalam masa 10 meter. Kan, memang kereta you akan terbalik, terbabas dan sebagainya. So itulah konsep yang paling kita perlu fahami dalam reka bentuk. Untuk Airbus A380 iaitu kapal terbang yang paling besar sekarang memerlukan jarak 4 km. Okay, 4 km minimum untuk dia berlepas dan juga mendarat. Okey, kita lihat elemen yang pertama adalah runway. Okey, runway adalah kawasan di mana kapal terbang tu dia akan mendarat dan juga dia akan berlepas. Alright, kalau kita lihat dekat airport tu dia ada banyak kawasan yang panjang tu, itu kita panggil dia sebagai runway. Okey, ataupun laluan berlepas dan mendarat. Okey, so runway ini dia ada dia punya nombor. Kalau anda pergi ke satu airport, anda tak akan nampak
nombor runway. Sebab apa? Sebab anda berada dalam kapal terbang. Okay, definitely memang tak nampak. Kalau siapa nampak, dia dia bertuah lah, okey, pada sesuatu kedudukan dalam kapal terbang tu dia boleh nampak nombor laluan runway tu, iaitu nombor laluan runway ni mestilah bermula daripada 01 hingga 36. Okay, kenapa 01 hingga 36? Ia dijelaskan berdasarkan kepada magnetic azimuth, okey, untuk heading, di mana 01 dan 36 ini mewakili 360 darjah. Alright, di mana apabila landasan kapal terbang ini berada di sesuatu tempat atau satu negara dan kawasan, kita membina laluan itu berdasarkan kepada kesesuaian. So kesesuaian itu berdasarkan kepada sudutnya lah. Okay, sudutnya ke arah utara sama ada 1 darjah ke, 36 darjah ke dan sebagainya. Alright. So untuk memudahkan pembinaan runway, ada setengah-setengah runway di airport menggunakan poin-poin yang jelas lah, seperti 90 darjah 09 poin, 180 darjah 18 poin, okey, 270 diwakili oleh runway 27 dan 36 adalah pada darjah 360 dan juga 0 darjah. Jadi apabila satu runway itu sebagai contoh dekat nombor landasan tu adalah 17, itu bermaksud dia punya landasan tu menghala 17 darjah utara. Alright, itu maksudnya number-numbers yang berada di dalam runway. Jadi kenapa ia penting agar pilot apabila dia nak memulakan dia punya penerbangan, dia akan setkan dia punya arah kapal terbang itu pada azimut yang 17 darjah utara tu. Alright, bila itu adalah azimut untuk berlepas. Sama juga sekiranya mendarat. Bila sekiranya mendarat, kontrol tower akan bagi arahan kepada pilot di manakah landasan yang perlu dia turun. Okey, adakah sama ada gunakan landasan 17 atau landasan 01 atau landasan 36, itu semua bergantung kepada laluan landasan yang ada kat airport tu lah. Right? Jadi airport ni dia ada nama dia. Dia ada nama yang dinamakan dengan nombor. Okey. Alright, so selain daripada nombor-nombor tadi, ada juga landasan kapal terbang ni yang dia identified berdasarkan kepada kedudukan dia. Okay, especially bagi landasan yang parallel. Parallel ni bermaksud, you bayangkan satu airport, dia ada 2 landasan yang parallel ataupun sama arah, tetapi satu di kiri, satu di kanan. Jadi nanti control tower akan berikan maklumat berkenaan dengan sama ada dia nak pergi 01 left atau 01 right. Alright, sebagai contoh tadilah satu airport kita ada 2 runway. Runway ni adalah parallel, itu dia sama parallel lah, dia ada 2 landasan yang sama dia punya arah dia. Okey, azimutnya sama. Alright, katalah 01. Tetapi dia ada 2. Jadi kita akan namakan dia sebagai left ataupun right, kan? Maknanya runway 01 left atau runway 01 right. Jadi pilot dia tahulah sama ada dia nak mendarat ataupun berlepas, dia tahu kat mana yang dia nak pergi mencari landasannya. Okey, runway ni paling pendek mesti 1.8 km. Alright, yang mana kalau dia point pendek 1.8 km, dia boleh membawa berat sehingga 90,000 kilogram ataupun 90 tan. Alright, manakala bagi airport yang besar, yang wide bodies ataupun yang lebih besar dan lebih panjang span dia, dia memerlukan jarak panjang antara 2,400 hingga 4,000 meter ataupun 2.4 km hingga 4 km. Alright, kerana apa? Kerana dia membawa barang yang banyak dan berat lah. Okay. Ada juga runway yang berfungsi untuk international airlines. Okey, untuk kapal terbang ni dia ada banyak jenis, dia ada banyak provider. Yang kita tahu biasanya adalah Boeing dan juga Boeing, lagi satu Airbus. Alright. Jenis kapal terbang ini bukan syarikat kapal terbang. Jenis kapal terbang biasanya ada 2, sama ada dia Airbus ataupun dia Boeing. Alright, so kalau Airbus tu lah A330, A320 dan sebagainya. Maknanya Boeing dia akan pakai numbers Boeing 737, Boeing 777. Itu klasifikasi yang berbeza.
Alright, kalau katalah you nak pergi ke Kuala Lumpur lah contohnya kan. Okay, you akan naik flight Air Asia AK5413 Boeing 737. Itu dia punya nombor kapal terbang dia yang mana ia diperbuat oleh syarikat Boeing. Okay, ataupun kalau you nak pergi ke US, okay, you akan pergi katalah dengan Malaysia Airlines, so MH4310 Airbus A320. Then kapal terbang tu dibuat oleh syarikat Airbus dan syarikat Airbus tu adalah Airbus 320. Alright. So untuk syarikat-syarikat ini dia ada jenis-jenis kapal terbang ni yang berbeza saiz. Jadi kalau kapal terbang tu lagi besar, then dia punya panjang bagi landasan tu adalah lebih panjang. Okay, sehingga 4 km. Alright, kita ada dekat setakat ni di dunia ni kita ada runway yang panjang, okay, hampir kepada 5.5 km, dan juga ada juga yang sangat lebar, iaitu sehingga 105 meter lebar. Alright, itu adalah jenis runway yang ada lah. Okay, so dalam runway ni kita ada beberapa komponen, antaranya adalah runway itu sendiri, laluan berlepas dan mendarat, taxiway, okay, drainage system, approach light dan juga runway marking. Alright, so taxiway ni adalah tempat di mana kapal terbang lalu selepas terminal. Maknanya daripada terminal, penumpang masuk ke dalam kapal terbang dan kapal terbang tu nak pergi ke tempat dia nak berlepas, itu kita panggil sebagai taxiway ataupun orang panggil laluan kapal terbang. Right? Selain daripada itu kita ada runway, iaitu adalah kawasan untuk kapal terbang tu berlepas atau mendarat. Dan kita ada juga drainage system ataupun dia punya sistem pengairan, okay, dan juga approach light. Approach light ni adalah lampu-lampu yang berada di sekitar lapangan terbang, okay, di dalam runway, yang mana lampu-lampu ni memberikan kesan sama ada untuk mendarat dan juga berlepas lah. Right, dan juga runway marking. Runway marking ni adalah lampu-lampu yang berada di sekitar runway dan lampu-lampu yang berada, dan juga penanda-penanda yang berada di runway. Alright, so itu antara komponen dalam runway. So site preparation seperti kerja-kerja earthwork lah, yang kita telah lihat pada minggu lepas. Kerja-kerja site preparation biasanya melibatkan kerja-kerja cut and fill ataupun kerja-kerja untuk memotong tanah dan juga untuk menimbus tanah, dan selepas tu meliputi kerja-kerja memadatkan tanah. Alright, so itu adalah site preparation yang dibuat lah. So kalau kita boleh lihat gambar ni, ini adalah gambar fakta bagaimana kita membina KLIA dulu, di mana kita membuka satu kawasan yang sangat besar, alright, untuk tujuan membina terminal dan juga runway, dan anda boleh lihat ia banyak melibatkan proses cut and fill lah terhadap tanah yang ada. Okay, jadi untuk membuat runway ni, kita perlu tahulah runway orientation, dia punya length and width of runway, air traffic volume dan juga wind and weather. Right, so ini adalah perkara-perkara yang penting untuk kita kena pasti apabila kita nak membina kita punya runway. Alright. Okay, so ini adalah contoh runway. Okay, kita dapat kita lihat kat sini, di tengah-tengah ni adalah bangunan terminal. Alright, terminal, dan kemudian bangunan terminal ni dia ada dua parallel landasan, okey, dua di kiri, dua di kanan, dan juga ada lagi yang horizontal di kiri dan di kanan. So untuk airport ini dia ada 6, alright, dia ada 6 runway lah, okey, 6 runway. So untuk yang bahagian kiri ini dia akan guna satu azimut, contohnya 10 R dan 10 right. Alright, contoh yang ni semua sama juga lah, 10 left, 10 right dan 10 left juga. So ini adalah contoh klasifikasi runway. Alright, so ini adalah kaedah bagaimana kapal terbang itu mendarat dan berlepas. Alright, dia ada dia punya jarak-jarak dia lah. Okay, antara one parallel to another parallel, sama ada independent parallel ke, independent close parallel ke, dan sebagainya lah. Right, so ini adalah perkara-perkara yang boleh digunakan dalam mereka bentuk runway. Alright, so ini adalah KLIA punya fakta. Okay, KLIA dia punya airport adalah dia punya runway adalah sepanjang 4 km, okay, dengan 60 meter wide. Okay, dan dia ada taxiway, yang mana taxiway ni dia punya lebarnya adalah sebanyak 45.2 meter. Alright. Okay, so untuk airport yang biasa, dia punya panjang dia 4 km dan dia punya lebarnya adalah 60 meter.
Okey, manakala untuk taxiway dia punya lebarnya 45.2 meter. Alright, lebar. So material yang kita gunakan biasanya adalah adalah tarmac, alright. Ada juga di setengah-tengah airport ini dia menggunakan konkrit. Alright. Jadi untuk runway ini bila kita nak mereka bentuk tu kita gunakan kaedah Westergaard dan juga California Bearing Ratio. Alright, so ini adalah kaedah bagaimana kita mengenal pasti ketahanan bagi sesuatu runway. Okey, dia ada kiraan-kiraan dia yang dibuat oleh jurutera awam. Okay, yang mana dia menggunakan kaedah Westergaard dan juga California Bearing Ratio. Alright. So yang ni saya tak pergi detail lah sebab ia di bawah tugas reka bentuk oleh jurutera awam. Alright. So untuk material kita akan menggunakan heavy duty pavement. Alright. Yang mana dia punya ketebalan tu di antara 10 inci hingga 1 meter tebal. Alright, maknanya untuk kita punya pavement ataupun untuk kita punya landasan kapal terbang, dia punya ketebalan landasan kapal terbang tu antara 250 mm sehinggalah 1 meter. Itu adalah dia punya dia punya material dia. Alright. Okay, so ni semua ada design consideration and then at the same time yang ni semua saya rasa you boleh baca alright. So ini adalah dia punya detail pavement dia. Alright, so kita ada rigid pavement. Rigid pavement ni biasa kita pakai konkrit lah. Okay, kita ada kat sini subgrade, subbase, and then dia ada slip membrane, polythene sheet. Ini untuk mengelakkan air daripada memasuki kawasan. Kemudian kita ada concrete slab. Okay, untuk runway ni biasanya kita akan pakai concrete slab grade 40 hingga grade 50. Alright, itu adalah grade yang paling sesuai untuk pavement. Alright, seterusnya kita ada reinforcement. Alright, BS 4483 dan juga surface lah. Surface ni adalah biasanya kita letak tarmac ataupun kita letak tar kat atas dia. Alright. So ini adalah dia punya bahan-bahan yang ada. Okay, kita boleh gunakan graded crush aggregate, kita boleh gunakan waterbound macadam, drybound macadam. Ini semua adalah bahan-bahan yang kita boleh gunakan untuk membina kita punya pavement. Alright. Okay, so ini adalah kaedah sambungan. Kaedah sambungan ni sebenarnya apabila kita menggunakan konkrit, alright, apabila kita menggunakan konkrit, kita tak boleh nak cast konkrit tu sepanjang 4 km dalam satu masa. Jadi kita perlu membuatkannya secara berperingkat. So secara berperingkat ini dia perlu ada jointing, okay, ataupun sambungan dia, expansion joint ke, closing joint ke atau contraction joint. Ini adalah dia punya jenis-jenis sambungan lah yang berada di tengah-tengah ni. Okay, bagaimana dia sealkan dia untuk menyambungkan antara satu slab dengan satu slab yang lain. Okay, seperti yang saya maklumkan tadi, kita nak buat tak boleh nak buat panjang. Jadi kita akan buat dia mengikut bahagian lah. So ini adalah dia punya sambungan-sambungan ni lah antara satu slab dengan satu slab yang lain. Okay, kita ada construction joint dia. Okay, ini contohnya lah construction joint ni. Dia ada dia punya macam besi-besi yang mengikat antara satu joint dengan satu joint yang lain. Alright. So kalau kita lihat dekat ram area ni, kita boleh nampakkan kotak-kotak ni, ni sebenarnya adalah dia punya jointing. Alright, itu semua adalah dia punya jointing lah. Dia tidak dibina secara keseluruhan, dia akan bina kotak by kotak. So itu adalah dia punya jointing. Kita boleh nampak kotak-kotak tu lah. Okay. So ini adalah airfield traffic pattern. Traffic pattern ni adalah bagaimana sesuatu lapangan terbang tu beroperasi lah. Lapangan terbang tu beroperasi. Seperti yang mana kita tahu untuk kapal terbang tu mendarat, dia perlu ada upwind lag, dia ada crosswind lag. So dia ada dia punya kaedah bagaimana dia boleh berlepas dan juga bagaimana dia boleh mendarat lah. Okay. So ini adalah contoh-contohnya. Kapal terbang dia memang akan ikut dia punya line. Kalau nampak dia akan ikut line tu tepat. Okay, tidaklah jauh beza kerana ia adalah mengikut kesempurnaan. Okay, untuk airport dia mesti kesempurnaan. Okey, yang kedua adalah taxiway. Okey, taxiway sepatutnya dibina berdasarkan kepada penggunaan runway. Okey, dan taxiway ini adalah sekejap Pertandingan pada hari ini juga dibentas langsung di media sosial rasmi Facebook dan YouTube TVM 2021.
Okay. Alright, so itu adalah yang kita panggil dia sebagai taxiway tadi, okay, di mana pembinaannya adalah untuk kapal terbang tu pergi dan masuklah ke terminal. Okay, kalau kata taxiway, boleh nampak tak gambar taxiway ni? Nampak tak tu? Nampak kan? Nampak. Okay. Alright, so kalau yang runway tadi tu dia tempat dia berlepas dan mendarat. Yang panjang tu yang panjang tu runway. Okay, dia berlepas dia mendarat. Okay, kalau taxiway pula, ini adalah tempat kapal terbang ni dia lalu. Okay, bila dia dah berlepas ataupun apabila dia nak berlepas, bila dia nak berlepas atau bila dia nak mendarat, then dia sebelum dia sampai ke terminal tu, you akan nampak line-line ni, ini sebenarnya adalah kawasan yang kita panggil sebagai taxiway. Alright, di mana kapal terbang tu akan pergilah. So kalau kita tengok kat sini, ini adalah contoh taxiway design lah. Di mana kita perlu tentukan kita punya airport tu kat mana kedudukan kapal terbang. Ini semua adalah dengan ketepatan yang tinggi lah. Alright, dengan ketepatan yang tinggi sebab kapal terbang ni dia mesti ikut dia punya line ni. Okay, dia punya line-line ni dia kena ikut supaya dia akan tepat masuk ke dalam dia punya terminal. So apa kalau tak tepat, then pintu terminal tu tak boleh, pintu kapal terbang tu tak boleh bersambung dengan pintu terminal. Alright, so dia akan jadi masalah lah nanti. Alright, so perlu tepat. Sama ni lah, kita tengok gambar-gambar ni, ini semua adalah yang dipanggil sebagai taxiway. Alright, daripada tempat dia berlepas runway pergi ke pintu airport ni. Okay, ke pintu aero bridge ni. Alright, aero bridge ni, ini kita panggil dia sebagai taxiway. Okay. Inilah, so you akan nampak, okay, dalam gambar ni, okay, you akan nampak line kuning, okay. Line kuning ni lah mestilah dilalui oleh kita punya tayar kapal terbang yang pertama ni. Dan you boleh nampak juga di sini ada senggatan-senggatan tertentu. Contoh yang ujung ni adalah A330. Contohnya B737. So kalau kapal terbang ni adalah Boeing, kapal terbang ni adalah Airbus 330, dia punya tayar depan ni mesti berada di hujung ini. Baru dah boleh berhenti dan dari situ nanti barulah aero bridge ni boleh bergerak dan pergi ke pintu kapal terbang. Kalau katalah dia A330 tetapi dia berhenti di senggatan yang airline lain, dia punya aero bridge tak akan bersambung. Tak akan bersambung dan pintu tak boleh buka. Itu dia punya ketepatan tu. Jadi kalau katalah dalam airport, you akan nampak kalau kapal terbang tu baru sampai dan kapal terbang tu nak berhenti, dia akan ada dua kaedah. Satu, dia akan ada orang yang duduk kat depan tu yang kerja dia angkat tangan tu. Okey, angkat tangan. Bila dia angkat tangan tu, kapal terbang tu jalan. Alright, bila dia angkat tangan tu, kapal terbang tu jalan sehinggalah tangan dia tu menuju ke depan. Okey, menuju ke depan, yang itu adalah bila kapal terbang tu diminta untuk berhenti. Okey, tapi bagi kapal terbang ataupun landasan yang landasan yang moden, dekat depan terminal tu dia ada lampu isyarat. Lampu isyarat tu adalah dia ada warna lah, merah dan juga hijau. So bila lampu tu merah je, dan kapal terbang tu kena berhenti. Right? So itu semua tu berada di kawasan taxiway lah. Okay, maknanya tidak lagi menggunakan orang yang angkat tangan tu, dia pakai terus lampu merah hijau yang berada di terminal tu. Right? Okay. So ini juga ini adalah contoh kapal terbang di lapangan terbang di Beijing. So kapal terbang ni mendarat mengikut taxiway dan pergi ke terminal. Okay, selain daripada tu adalah dia punya drainage system. Okay, drainage system ni adalah sistem dia punya laluan air lah, longkang. Alright, airport adalah sangat penting untuk kita ada sistem drainage yang bagus, yang baik. Okay, kerana apa? Kerana ia mestilah mampu untuk mengalirkan air yang khususnya air hujan secepat yang mungkin ke longkang. Kerana sekiranya tidak, dia akan memberi masalah kepada kapal terbang tu untuk mendarat lah. Sebab kapal terbang dia turun dengan laju dan dia akan berlepas dengan laju, so tidak boleh ada air bertakung di dalam runway, alright, ataupun taxiway. So kita punya surface drainage ni perlulah berada dan sangat baiklah. Dan untuk surface drainage airport ni dia memang ditanam di dalam kita punya runway ataupun kita punya taxiway. So kita tak nampak longkang tu dekat atas. Okay, semuanya berada di bawah. Okay.
Selain daripada drainage, kita ada approach light. Okey, approach light ni adalah lampu, okey, lampu yang mana lampu-lampu ini adalah berfungsi untuk membantu kapal terbang, membantu pilot untuk mendarat dan juga berlepas. Alright, so ada jenis-jenis lampu lah. Kalau kita lihat di sini, dia ada lampu yang untuk mendarat. Di sebelah kanan ni adalah lampu untuk mendarat dan berlepas. Jadi kalau kapal terbang tu daripada atas, dia nak mendarat, dia akan ikut lampu ni. Alright, di mana lampu ni lah membawa dia kepada runway mana yang dia nak mendarat. Okay, sama juga di sebelah kiri ni, ini adalah biasanya digunakan untuk berlepas. Alright, bila untuk berlepas, dia akan kapal terbang akan berada di kawasan zebra crossing ni dan kemudian dia terus saja ke depan mengikut laluan lampu ini, teruslah kapal terbang tu berlepas. Alright, jadi dia berbeza. Apabila dia nak berlepas, dia berada di atas landasan. Dia akan tengok lampu yang berada di atas landasan. Manakala apabila dia nak mendarat, dia akan menggunakan lampu yang berada di hujung landasan. Alright, sebab yang kalau kita tengok gambar yang sebelah kanan ini, ada lampu kuning dan lampu merah. Ini sebenarnya dia bukan berada di landasan, tetapi dia berada di luar landasan. Jadi kapal terbang tu akan ikut lampu ini dan mulalah turun mendarat di laluan yang ada biru ni lah. Biru ni penanda bagi permulaan landasan. Right? Jadi kalau itu kan gambar ni kan, nampak gambar ni lampu dah ada dah. Tetapi kapal terbang dia belum mendarat sebab dia masih lagi berada di kawasan yang kuning merah ni. Alright, bila sampai yang kotak biru ni nanti barulah dia akan touchdown. Alright, untuk dia punya tayar tu lah. Okay. So ini kalau dari pandangan pilot ni dia akan nampak lah apabila berada di atas tu dia akan nampak mana lampu tu dan dia akan ikut. Right? Sama juga dengan control tower. So control tower pun dia akan nampak jelas landasan mana yang buka dan bagaimana airport tu kapal terbang tu akan mendarat lah. Right. Seterusnya adalah runway marking. Ini adalah marker-marker untuk landasan. So marker-marker ni adalah sangat penting untuk diketahui oleh pilot untuk menentukan dia boleh berlepas ataupun tidak dan daripada manalah. So pertama sekali dia ada threshold marker. Threshold markers ni adalah tempat sekiranya kapal terbang tu hendak mula berlepas ataupun hendak mula touchdown untuk mendarat. Alright, so dia berada di threshold markers. So threshold markers ni biasanya selebar 150 kaki lah. Okay, lebar dia 150 kaki. Dan dia berada 20 hingga 30 kaki daripada ujung. Right? Kemudian kita ada runway numbers. Okay, tadi dah numbers tadi kan 01 ke atau 1, left ataupun right. Kalau ada left right ni bermaksud dia ada dua yang parallel lah. Satu left, satu right. Okay, dan nombor tadi tu, ni nombor 1 tadi tu mewakili 1 darjah ke utara. Kemudian dia ada juga runway marker yang lain. Okay, runway marker yang lain, central line kita panggil central line marks. Ini adalah yang marker-marker tengah lah. Okay, marker-marker tengah landasan. Right, sama juga kat sini kita boleh nampak dia ada runway center line marking dan kemudian dia ada juga shoulder ataupun bahagian sisi, okey, marker bahagian sisi sebelum dia masuk kepada taxiway. Alright, so ini adalah touchdown punya marking. So apabila touchdown, dia dah tahu dah, dia dah ada tiga marker ni, kiri dan kanan ni ada tempat dia touchdown. Alright, tempat touchdown. Kalau yang marker besar ni, ini adalah untuk dia mula start engine untuk berlepas. Alright, so tu beza dia. Okay, kalau katalah untuk yang threshold markers ni, ini adalah last kali dia nak berlepas. Manakala untuk mendarat, dia akan mendarat di antara threshold markers dan juga kita punya touchdown punya marker. Alright. So di sini, di tengah-tengah ni so kalau tengok gambar yang sebenar, ini you akan nampak dia punya threshold markers, dia ada markers 28 ni menuju 28 utara, kemudian kita ada touchdown punya markers kat situ. Right, kiri kanan. So kalau kita lihat, ini adalah dia punya keseluruhan airport runway. Right, di mana kita akan nampak banyak runway yang ada dan kemudian dia ada taxiway juga yang pergi ke kiri dan kanan masuk kepada ramp ataupun apron. Okay. Samalah macam ni you nampak kedudukan, you kena faham lepas ni untuk ulang kaji you kena tengok balik gambar apa yang ada dekat runway ni, nombor apa ni, nombor apa ni, nombor apa. Okay, baru you faham dekat airport sebenarnya apa yang ada. Alright, so untuk maintenance airport ni kita ada beberapa kerja lah yang perlu dibuat. Kita ada kerja rubble removal ataupun buang-buang batu-batu yang ada, cleaning, painting removal, friction testing, surface grooving kan, sebab dia punya permukaan landasan tu mestilah groove mestilah kesat untuk mengelakkan dia daripada licin, right, dan juga penukaran pavement lah kalau dah lama. Right, so ini adalah kerja-kerja rubble removal, maknanya kena cuci, kena pancut air untuk buangkan batu-batuan yang pecah-pecah. Okay, removal, tak boleh ada pun sikit batu-batu yang kecil ni kerana dia akan memecahkan tayar kapal terbang.
Right, kemudian kita ada runway cleaning, okay, membersihkannya, sweeping apa semua. Okay, kita bersihkan, and then kita ada testing. Alright, testing ni untuk test dia punya ketahanan lah, ketahanan kita punya runway tu. Okay, dia ada beberapa testing, antaranya adalah chassis, dia ada friction test, okay, dia ada chassis trailer, dan juga ada runway friction measuring system yang menggunakan komputer, right. Jadi ini adalah 3 test yang biasa digunakan oleh engineer lah untuk buat. Right, so ini adalah contoh-contoh dia. Okay, kita ada juga pin removal, kadang-kadang cat tu dah lama, dah lapuk semua kan, jadi dia perlu dibuat jugalah. Okay, so ini adalah, yang lain ni ada contoh-contoh ni lah, contoh-contoh bagaimana iPod yang ada semua. Alright, yang ni semua adalah gambar-gambar sajalah apa yang ada di dalam ni. Alright, so dari segi apa yang umumnya adalah okay, yang kedua ni, bahagian yang seterusnya adalah bahagian terminal. So yang ni saya tak sentuh banyak sebab ini adalah di bahagian building. Jadi untuk yang building ni anda boleh tengok sendirilah, okey, berkenaan dengan bangunan dia, apa benda yang ada, bentuk dia. Yang ni cuma untuk makluman anda saja, kita tak pergi detail sebab dia adalah berteraskan kepada kerja bangunan. Alright, so ini adalah item-item yang ada lah, yang lain ni semua ni adalah gambar-gambar saja yang mana you all boleh nampak. Sebagaimana yang saya dah jelaskan tadi lah, kita ada traffic control tower kan, kita ada dia punya bahagian untuk oil, petrol, ada bahagian untuk bomba dan sebagainya. Itu semua ada di dalam kategori bangunan, okey, bagi kawasan-kawasan airport. Alright, ni control tower. So yang bahagian-bahagian ni you all boleh tengok lah, okey, tengok gambar-gambar dia. Okey, inilah sebenarnya apa benda yang ada di dalam bangunan-bangunan airport. Alright, so itu untuk topik yang kali ni. Ada apa-apa soalan? Doktor. So kalau tak ada apa-apa soalan, then kita akan start dulu. Nota saya akan masuk dalam e-learning lah. PM je lah Joel. Doctor, can Yep. you hear me? May I ask, this airport is include the building for the exam scope? Tower crane, tower Runway je. control. Runway saja. Tak dengar. Okay. Kesian doktor tak dengar tu, bising dewan tu. Ya, Joel? May I ask, just confirm this airport topic other include tower, control tower tak ada kan? Building. Macam mana? Ada include building untuk airport tak? Tak ada. Ya, control tower adalah salah satu daripada bahagian di dalam airport. Yang mana untuk membuat control tower tu, dia akan menggunakan kaedah you dah belajar dalam konsorsium teknologi 2, iaitu menggunakan climbing framework. Okay, so it's include also in the exam scope lah. Ya, dia sebahagian daripada apa yang kita panggil sebagai airport. Tetapi macam saya cakap tadi, airport ni kita ada 2 bahagian. Satu adalah bahagian bangunan, satu adalah bahagian operation. Okay. So yang terminal, dia punya tempat bomba, dia punya control tower, itu semua di dalam bangunan. Sebab tu saya tak pergi detail sebab sepatutnya bagaimana nak bina tower tu dia all dah tahu dah. Yeah. Okay. Thank you, Doctor. Okay, alright, thank you John. Ada soalan lain? So kalau tak ada, nanti bila you all study untuk test minggu depan, bila lihat daripada nota tu, kalau ada yang tak faham, then boleh tanya dengan saya lah. Boleh WhatsApp saya ke atau call saya untuk further explanation. Boleh? Okay, Boleh. Doctor. Boleh Alright. Boleh. So kita akan ambil dekat sini dulu untuk saya akan masukkan nota ya. Saya akan masukkan nota sekejap lagi dalam e-learning. Untuk airport dan juga earthwork. Untuk you all study untuk test pada minggu depan. Dan dalam waktu yang sama juga malam nanti saya akan bagikan detail untuk group assignment. Boleh ya? Boleh. Doktor saya dah bagi link group tu dekat WhatsApp. Nanti saya semak balik lah. Nanti Ravi confirm dengan saya balik. Okay. Boleh Okay guys, Boleh. thank you so much. Thank you semua. Okay, kita akan jumpa lagi nanti pada minggu depan. Dan lepas tu happy holiday for all of you. Dan kita akan sambung detail lagi selepas tu. Okay ya? Thank you Doktor. Yeah. Thank you, Alright, Doctor. thank you semua. Okay then. Bye-bye. Bye.